Good evening bagi yang baru bersama kami. Saya ingin memperkenalkan diri saya Roselia selaku co-host untuk hari ini. Jadi saya jemput juga Encik Roslan. Hai Cik Roslan. Ya, selamat petang. Terima kasih. How are you? Ya, baik. Terima kasih. Pada Sihat, ya? PKP kita ni sihat. Ya. PKP hari ke berapa hari ni ya? Hari ke 11 hari bulan start dah 6 hari. 12, 13, 14. Hari ke-6 ya? Hari ke-6 ya. 16. Ya, hari ke-6. Semoga yang tuan-tuan dan puan-puan yang apa orang cakap negeri yang telah dilabelkan sebagai negeri PKP selamat menjalankan PKP dan jangan lupa jangan ingkar arahan kerajaan, kekal duduk di rumah, jangan pergi ke mana-mana. Bagi yang baru menonton, jangan lupa share posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton pada hari ini untuk sesi SSM kita pada petang ini. Pada akan bermula pada jam 5 petang bersama panel jemputan kita iaitu Tuan Adim Chandran. Tuan Roslan sekarang ni bekerja sepenuhnya daripada rumah? Hari ni cuti. Minggu lepas memang work from home lah, tapi besok bermula. Masuk office? Besok sebab perkeso kita di bawah essential services. Ya, cuti. Memang kena hadir lah. Saya Line tak berapa cantik Cik Ros. Kita masih sekarang lagi ni menunggu. Bagi yang baru menonton boleh with me. Okay. Sebentar ya. Kita menunggu lagi kita punya panel hari ini. Bagi yang baru menonton live stream kita pada petang ini, jam yang akan bermula jam 5 petang, boleh like dan share agar rakan-rakan FB tuan-tuan dan puan-puan turut menonton live stream pada petang ini bersama Tuan Chandran, Tuan Adam Chandran. So, kita ada menerima komen daripada Tuan Haji Shah Rodin yang turut menonton kita pada petang ini. Salam Tuan Haji Shah, thank you for watching with us. Encik Muhammad Mahathir Kasim, thanks. Bila nak dapat oleh-oleh? Hai Puan Manisa from Mosti, thank you watching Sweepers. Don't forget to share this posting. Oleh-oleh apa tu? Okey, kita boleh jemput Tuan Adam untuk bersama kita pada petang ini. Beliau dah ada. Hai Tuan Adam, how are you? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Cik Adam, apa khabar? Baik Tuan Roslan, apa khabar? Ya, baik, sihat, Alhamdulillah. Okey Cik Ros, boleh? Saya akan serahkan sepenuhnya sesi SSM ini kepada Tuan Roslan dengan Tuan Adam ya. So kita boleh mula sebentar lagi. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan akrab dan juga seluruh
penonton-penonton yang ada pada petang ini dan seluruh penjawat awam bersama-sama kita pada petang ini dalam sesi Singgah Sembang Mak ataupun kita panggil SSM, Singgah Sembang Mak. Pada bertarikh 17 Januari hari Ahad jam 5 petang, kita bersama Encik Adam Chandran yang saya rasa ramai yang kita dah kenal, tetapi walau bagaimanapun saya cuba memperkenalkan beliau. Beliau adalah anak bongsu daripada 7 beradik, bersekolah rendah di Perak dan kini founder dan CEO Iconic Eye Specialist Center yang dulunya dipanggil Profesor Muhaya Eye and LASIK Center. Kemudian beliau juga adalah founder kepada CEO Adam Chandran Iconic Consultancy, accredited NLP trainer dan juga certified NLP life coach. Jadi pada petang ini saya menarik perhatian kalau Cik Adam Chandran ni dia lebih suka dan minatnya banyak kepada pembangunan peribadi, membimbing latihan dan juga pembangunan. Saya percaya Cik Adam banyak idea dan kita boleh berkongsi pada petang ini berhubung dengan powerful mind. Jadi macam mana nak bagi strengthen pemikiran kita ni, kalau boleh kita berkongsi bersama pada petang ini yang berbahagia Encik Adam, boleh kita kongsi bersama? Silakan, saya serah kepada Encik Adam. Assalamualaikum Tuan Roslan. Terima kasih dengan introduction yang telah diberi tadi. Apa khabar Tuan? Baik-baik, terima kasih. Alhamdulillah. Tengah hujan syukur masya-Allah. Kepada semua sahabat kita yang menonton, saya ucapkan terima kasih kerana join pada petang yang cukup baik ini. Yalah, hujan ni nikmat, rahmat daripada Allah ni. Jadi tanpa membuang masa, saya membuka sedikit mukadimah lah dengan topik perbincangan kita pada petang ni. Jadi izinkan saya untuk share skrin Tuan ya. Ya, silakan. Oh, di Kajang hujan Cik Adam ya? Saya dekat Puchong, Bandar Kianara Tuan. Oh, I see. Okey, sahabat semua boleh lihat saya punya skrin ya? Tak dapat lagi tengok. Okey, kita tunggu sebentar. Tak dapat lagi ya? Belum lagi. Okey. Bismillah. Okey, ada okey. Saya nampak Siri Impak Minda ya. Okey. Ya, saya. Silakan Tuan. Sebenarnya Siri ni saya lakukan setiap hari Ahad pukul 5 petang di saya punya Facebook lah. Oh, jadi hari ini jadi saya cuma kupaskan apa yang saya pernah kupaskan sebelum ni untuk semua sahabat-sahabat kita yang mungkin kali pertama mendengar saya pada hari ini ya. Sebagai NLP trainer ni, salah satu perkara yang saya usahakan ialah untuk membina minda kita yang telah Allah kurniakan ni ya. Jadi mungkin ramai yang pernah dengar peribahasa ni kan, you reap what you sow Tuan kan. Dan kalau kita ibaratkan ini sebagai kita punya ladang ya, ladang pahala. Kalau kita tanam lalang, kita keluarkan lalang lah, betul tak Tuan? Kalau kita tanam bunga yang cantik, wangi dan memberi manfaat pada semua, dia akan menjadi bunga yang bermanfaat. Jadi apa yang kita semai, itulah yang kita akan dapat tuai kita lah. Akan ya betul. Jadi you reap what you sow ya. Ingin saya mengambil rujukan daripada Maurice Messi ni. Jika kita melihat pembentukan minda ni, dia bermula melalui zaman kecil lagi ya, semasa kita masih lagi dalam janin dan semasa dan kepada semua yang punya anak ni, saya rasa elok kita memberi perhatian kat sini jugalah ya. Sebab saya ni pun bila masa saya mendapat ilmu ni, saya masih lagi baru berkahwin masa tu. Dan Alhamdulillah saya mempunyai anak saya selepas saya melalui training ni ya. Jadi suka saya berkongsikan kat sini, zaman imprinting ataupun 7 tahun pertama ni merupakan zaman yang dikatakan sebagai zaman emas ya. Sebab apa Tuan? Sebab kalau kita melihat struktur minda kita ataupun akal ataupun otak kita kan, ia dibahagi kepada 2 bahagian ya. Bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Kepada neurosaintis ataupun pakar-pakar saintis yang mengkhusus dalam bidang minda ni, mereka telah membuat kajian bahawa minda kanan ni merupakan minda yang dikenal sebagai
minda kreatif ya, minda yang banyak mendukung emosi dan sebagainya. Jadi 0 hingga 7 tahun ni ialah waktu minda kanan sangat aktif ya. Dan pembentukan minda kanan ni dinamakan juga sebagai unconscious ya, sebab jika kita melihat anak-anak kita, mereka tidak mempunyai sifat yang boleh kritikal dengan diorang punya akal. Maksudnya mereka tak dapat nak membuat sesuatu pemikiran secara logikal. Semuanya menggunakan emosi dan juga kreativiti. Kita lihat anak ke sana ke sini, kita lihat mereka menangis, kita lihat mereka beremosi dengan lebih cepat. Jadi ini zaman imprinting ni diibarat zaman macam fotokopi. Jadi the power of the right brain ni memang Masya Allah sangat hebat lah ya. Jadi kepada semua yang mendengar ni, yang mempunyai cucu ke, tak kisahlah. Tuan Roslan ni mempunyai cucu ke? Macam mana? Ada cucu ke? Belum lagi. Belum lagi rezeki. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada semua yang mendengar, termasuk diri saya, termasuk Tuan Roslan dan yang lain-lain, siapakah kita pada hari ini, majoriti kita punya cara berfikir dibentuk semasa kita 0 hingga 7 tahun ya Tuan. Jadi imprinting ni dia ibarat fotokopi Tuan ya, dia macam copy and paste. Apa yang didapat dulu itu yang kita nampak hasil dia sekarang ya. Jadi saya nak kembangkan lagi lah. Jadi selepas 7 tahun, akal kiri ataupun akal logikal ataupun dinamakan juga sebagai akal kritikal mula terbentuk ya. Pasal tu selepas 7 tahun ataupun 6 tahun ramai kita menghantar anak-anak kepada sekolah dan sebagainya kan. Jadi 7 hingga 14 tahun merupakan tahun yang sangat penting juga ya, sebab dia melihat cara orang yang mempunyai pengaruh yang paling besar pada mereka bertindak, bercakap. Jadi kalau kita nak memberi nasihat, kita jangan memberi nasihat dengan kata-kata, kita memberi nasihat dengan tunjukkan ya. So modeling ni sangat penting. Jadi kepada anak remaja, pengaruh-pengaruh mereka juga memegang peranan. Jadi pada waktu yang sangat penting dan kritikal sebelum mereka menjadi dewasa ni, sangat penting untuk diberikan pendedahan yang sihat lah ya. Maksudnya role modeling yang baik, dan sebaik-baik role modeling ialah ibu dan bapa ya. Ibu dan bapa harus menjadi role modeling yang baik lah. Jadi saya sarankan kepada semua kita menjadi kawan kepada semua yang wujud dalam range age ini ya. Dan dia lebih kepada socialization selepas berumur 14 tahun ya. So inilah cara pembentukan minda kita daripada zaman emas kepada modeling dan juga socialization ya. Dan mungkin ada yang ramai yang mungkin tanya soalan, jadi kita tulis dulu apa-apa soalan yang ada. Saya akan ambil peluang untuk menjawab soalan-soalan kalian nanti ya, insyaAllah. Saya nak ke slide seterusnya. Okey, ini sangat penting untuk saya share sebab dia sangat mempunyai saling kait dengan kita punya zaman imprinting ni ya. Okey, jadi jika kita lihat, kita punya akal ni dia mempunyai sistem tapisan ya. Sistem tapisan ataupun filtering system. Setiap kita akan melihat sesuatu situasi. Saya memberi 3 situasi kat sini. Contohnya naik pangkat, konflik keluarga, pandemik yang kita tengah lalui ya. Setiap orang akan melihat situasi, dan kajian ini telah pun dilakukan juga kepada kembar ya. Walaupun mempunyai genetik yang sama, mempunyai ibu yang sama, tapi mereka melihatnya dengan cara yang berbeza. Apakah yang menyebabkan mereka melihat perkara-perkara ini dengan cara yang berbeza? Ini disebabkan oleh filtering system ataupun sistem tapisan kita ya. Saya nak cakap sedikit tentang benda ni dan saya akan bercerita betapa pentingnya sistem tapisan ni ya. Jadi sistem tapisan ni lah akan menghasilkan emosi ya, emosi marah ke, emosi happy ke, emosi sedih ke, emosi syukur ke, emosi rasa sangat kecewa, emosi rasa tak kecewa. Dia datang daripada sistem tapisan yang wujud dalam akal kita. Emosi inilah yang menghasilkan kepada tindakan ya. Contohnya dengan naik pangkat tu, mungkin dia ada 2 situasi kat sini. Ada yang mungkin akan melihatnya sebagai bila dia naik pangkat, dia nak berusaha dengan lebih banyak lagi. Dia nak ingin membangunkan diri dan syarikat. Kalau yang ada pula, ada yang lain pula mungkin bila dia naik pangkat, dia akan rasa lebih selesa. Ini contoh yang saya beri daripada situasi pertama.
Situasi kedua pula, ada yang mungkin melalui konflik keluarga ya, dan mungkin kebanyakan kita pernah melalui keadaan yang sama. Ada pula yang akan menggunakan peluang ini untuk mendalami ilmu rumah tangga dengan situasi konflik keluarga ni. Ada pula yang akan takut untuk berkahwin. Ini contoh. Ya. Lepas tu situasi ketiga pula, pandemik COVID-19. Ada yang akan bekerja dengan lebih keras, mencari ilmu dan memberi yang kurang bernasib baik pula mungkin akan lebih kreatif untuk mencari solution, ya. Dan ada pula golongan yang mungkin alamak nasib lah, rasa negatif dan menjadi mangsa keadaan, ya. Inilah keadaan yang berbeza ini datang daripada sistem tapisan kita yang berbeza. Apakah contoh-contoh tapisan kita, ya? Memory kita, kenangan kita masa kecil, ya. Keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Metaprogram kita yang berbeza. Metaprogram ni salah satu topik dalam NLP, khusus NLP, ya. Nilai-nilai yang kita bentuk semasa kita 0 hingga 7 tahun dan juga masa. Okey. Dan yang saya nak kupaskan pada hari ini ialah sistem kepercayaan, ya. Apakah itu sistem kepercayaan? Jadi semua ini merupakan filtering system yang wujud dalam akal kita, ya. Ini sayalah satu kesimpulan kat sinilah. Jadi bila kita melihat Tuan Roslan, sehari ni Allah kurniakan kita 24 jam Tuan, mengikut para saintis, otak kita dia boleh memproses sehingga 80,000 thoughts ataupun fikiran sehari, ya. Kalau kita congak-congak, dia dalam ibarat satu saat ni kita boleh mendapat satu thoughts, ya. Jadi kalau kita mempunyai sistem tapisan yang disebabkan kita mempunyai sistem tapisan yang berbeza, setiap thoughts ni ataupun fikiran ni menentukan kita punya sistem kepercayaan. Contohnya yang saya telah beri tadi, A dengan situasi B, ya. Sistem kepercayaan ini pula akan menghasilkan emosi, sebab kita sebagai manusia ni mempunyai emosi sebelum kita bertindak. Kalau kita rasa motivated, kita akan rasa lebih ikon dengan kerja yang kita buat. Betul tak Tuan Roslan, ya? Yeah. Dan juga sebaliknya. Jadi emosi ni sangat penting, ya, sahabat-sahabat semua. Dan emosi ni datang daripada sistem kepercayaan kita ataupun belief sistem kita, ya. Jadi kalau kita nak melihat hasil dalam hidup kita ni, sama ada hasil yang baik ataupun tidak, kita audit kita punya tindakan kita ni datang daripada emosi apa? Emosi marah ke? Emosi syukur ke? Emosi bahagia ke? Emosi sedih ke? Emosi terluka ke? Emosi kesyukuran ke? Dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk saya bercerita tentang kita punya filtering system dan juga kita punya cara untuk mengaudit setiap thoughts yang kita ada. Jadi soalan yang saya nak beri pada semua sahabat-sahabat kita pada hari ini, dalam sehari kita mempunyai 24 jam, ya. Dalam 24 jam tu kita mempunyai pilihan sama ada ingin memberi thoughts yang baik ataupun ingin mengambil thoughts yang tak baik. Contohnya kalau kita melihat apa-apa program, cuba kita tapis, adakah dia program yang beri kita sistem kepercayaan baik ataupun tidak. Sebab akal kita ni dibentuk oleh dua, ya. Satu ialah dinamakan akal conscious, satu dinamakan akal yang tak conscious. Contohnya macam Tuan Roslan sekarang. Tuan Roslan dalam melihat slide ni, Tuan Roslan perasan tak mata Tuan Roslan tengah bergerak, tutup, kelip, tutup. Kita tak dapat nak kontrol kan Tuan? Itulah contohnya mata kita bergerak datang daripada kita punya unconscious mind yang mengontrol setiap fungsi badan kita tanpa kita perasan, ya. Jadi cara kita nak melihatnya ialah melihat sama ada kita sedar tak kita tengah melihat perkara yang baik ataupun tidak, mendengar perkara yang baik ataupun tidak, melihat, membaca dan sebagainya. Jadi fikiran kita mempunyai pilihan, ya. Jadi kita guna peluang ni untuk kita reset balik kita punya pendedahan untuk mendapat thoughts yang baik, seperti daripada awal slide yang saya tunjukkan, apa yang kita taburkan itulah yang akan menjadi hasil. Terutamanya 7 tahun pertama yang mana saya cerita tadi, dia waktu yang sangat-sangat mahal, yang mana kita punya right brain ni dia akan absorb everything. Ibarat sponge, ya, sponge yang boleh absorb air zam-zam ataupun air longkang. Dia dua-dua boleh absorb Tuan, kan? Tapi yang memberi impact yang sangat hebat ialah air zam-zam. Betul tak? Jadi yang itulah yang akan membina sistem kepercayaan kita
air zam-zam ataupun air longkang. Sistem kepercayaan inilah yang akan menghasilkan emosi kita, emosi syukur ke, emosi happy ke, emosi tak happy ke, semua emosi kita datang daripada sistem kepercayaan yang kita peroleh daripada setiap thoughts yang kita ambil setiap hari 24 jam, hampir 80,000 thoughts sehari dan kurang lebih 1 saat 1 thoughts. Jadi kita tak mampu nak kontrol setiap perkara ya, sebab kita ada conscious dan juga unconscious. Secara kesimpulannya kita dedahkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik, dengan melihat perkara-perkara yang baik, berdamping dengan orang-orang yang baik, membaca perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Jadi itulah kesimpulan yang saya nak berikan daripada slide ini ya. Jadi apa kata kita mengimbau sekejap ya, sejarah yang telah membentuk kita selama, tak kisahlah, ada yang mungkin berumur 20 tahun, ada yang mungkin dalam 30-an, ada yang macam saya ni 40-an dan mungkin ada 50-an dan 60-an di antara kita semua pada hari ini ya. So ambil journal, tulis semua emosi yang kita ada. Adakah emosi ni emosi, tak kisah ya, sebab dalam setiap situasi kita akan mempunyai emosi. Mungkin ada rasa emosi bahagia, sebab apa? Tulis. Emosi yang kurang bahagia, sebab apa? Tulis. Sebab lebih banyak kita sedar tentang emosi kita, lebih senang untuk kita audit balik kita punya sistem kepercayaan, kita punya thoughts ataupun pemikiran yang telah saya tunjukkan daripada slide yang sebelum ni. Ya. Kedua, kita juga tuliskan semua kekecewaan yang berlaku selama kita hidup ni ya. Sebab dia juga memegang peranan untuk kita audit. Kenapa wujudnya? Sebab manusia yang paling berjaya, bagi saya Tuan Roslan ya, manusia yang paling berjaya ialah manusia sangat sedar diri. Ya. Manusia yang sangat conscious tentang dia punya kekuatan, dia punya kekurangan. Sebab bila kita sedar kekurangan kita, senang untuk kita memperbaiki segala kekurangan yang kita ada. Dan dengan framework yang saya bagi tadi, yang mana kita tahu ya, emosi kita ni membentuk kita punya tindakan kan. Dan tindakan kita memberi hasil, sama ada hasil A ataupun hasil B. Dan kita tengok balik kita punya tindakan tu dan juga emosi kita, kita punya pemikiran, kepercayaan dan sebagainya. Ya, so far boleh follow Tuan Roslan? Ya, boleh. Alhamdulillah. Okey. Tulis pencapaian kita seketika kita rasa bahagia, bangga dan sebagainya. Apakah yang membuatkan kita bangun pagi untuk solat tahajud ataupun fardu tepat waktu ya? Apakah motivasi kita tu? Semuanya mempunyai saling kait dengan kita punya emosi, mempunyai saling kait dengan kita punya sistem kepercayaan dan juga kita punya thoughts ya. Apa yang membuatkan kita istiqamah dalam berilmu. Dan kepada semua sahabat-sahabat yang tengah menonton live pada waktu ni, saya ucapkan tahniah lah sebab kita memilih untuk join kita punya ladang ilmu ya Tuan. Jadi sangat penting untuk kita memberi satu kesedaran pada diri kita melalui audit-audit yang kita lakukan ni. Apa yang membuatkan kita panik Tuan? Takut, risau. Sebab apa ya? Bila kita mempunyai negatif emotion seperti ini, dia mempengaruhi tindakan kita. Sama ada kita berani melakukan sesuatu perkara, kita takut melakukan sesuatu perkara. Semua emosi fear, guilt, sadness, anger, hurt, 5 emosi yang agak toxic ni, dia mempunyai impact yang negatif kepada badan kita juga. Dan mengikut para neuroscientist Tuan dia mengatakan penyakit-penyakit ni yang wujud seperti dementia, kanser, ada yang mengatakan sakit kardiovaskular, semuanya datang daripada emosi yang agak terbenam dalam diri kita untuk jangka masa yang cukup lama. Jadi kalau kita audit semua ni, insyaAllah kita akan mendapat jawapan ya, kenapa kita meraih sesuatu perkara, dan kita dapat balik menukarnya dengan berbalik kepada untuk melihat setiap perkara yang saya telah tunjukkan tadi, iaitu daripada hasil tindakan kepada kita punya hasil yang kita dapat daripada tindakan yang telah kita lakukan. Dan tindakan kita ni berasal daripada emosi kita tadi, dan emosi kita datang daripada sistem kepercayaan, dan sistem kepercayaan kita dibentuk daripada sistem pemikiran. Jadi kalau kita mendapat hasil yang tidak baik, ada eloknya untuk kita tengok balik semua yang tadi saya cakap tadi, terutamanya kita punya emosi yang negatif ni.
Ya. Carl Jung ni ialah psychiatrist dan ahli psikologi yang sangat hebat. Dia pernah kata until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Saya rasa cukup padat dia punya isi ni. Kalau kita tidak sedar yang kita punya hasil ni datang daripada kita punya unconscious mind yang telah terbenam sekian lama, kita membawa kehidupan kita tanpa kita sedar dan akhirnya kita mengambil dia sebagai takdir hidup. Maksudnya kita tak proaktif tuan, kita jadi reaktif Okey. So kepada yang tak faham, kepada yang mungkin kurang faham tentang unconscious mind conscious, inilah ibaratnya minda sedar kita yang kita sedar ni hanya dia punya power tu 5% aja. Yang minda tidak sedar ni hampir 95%. Jadi ibarat kita melihat iceberg ni tuan, 95% power ataupun dia punya kuasa minda kita datang daripada unconscious mind. Dan seperti saya kata tadi, 0 hingga 7 tahun merupakan zaman emas yang cukup hebat jika kita, Masya Allah, kita tanam benda yang hebat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, Quran, ilmu-ilmu yang bermanfaat, perkara-perkara yang baik, tauhid kepada Allah dan sebagainya. Bayangkan kehebatan yang dia ada bila dia membesar sebab anak-anak ni dia dalam zone kreatif tu. Dia punya right brain tu lah unconscious dia sangat unconscious mungkin ada yang tengah bertanya boleh bagi contoh-contoh unconscious mind ataupun conscious mind Dia dipanggil conscious mind, unconscious bukan sebab unconscious mind tu ibarat masa kita tengah pengsan bukan cuma kita tak aware apa yang masuk dekat kita punya minda. Even as we talk right now, walaupun saya tengah bersembang sekarang ni, ada je perkara-perkara yang mungkin saya lihat ni dia akan masuk dalam unconscious mind saya. Dia jadi perkara yang kita tak dapat nak control all the time. Bayangkan kalau sehari kita ada 80,000, kita sedar ke berapa yang masuk? Kita tak sedar tuan, betul tak? Contohnya kita baca social media. Kita baca, kita rasa kita faham, tapi banyak yang kita baca yang mungkin negatif, mungkin yang kurang memberi manfaat, dia masuk ke dalam unconscious mind kita dengan kita tanpa kita sedar Nak secara saintifiknya, minda kita ni dia mempunyai wave ataupun dia punya getaran ataupun wave seperti kita belajar sains dulu, setiap bunyi dia ada wave dia kan. Bila kita sedar kita tengah menggunakan dalam beta wave dan dia ada 4 jenis wave ada beta, ada alpha, theta dan delta Setiap wave ni dia mempunyai function yang cukup berbeza. Dan untuk kita pula ni, kalau persoalannya kalau lepas 7 tahun tu macam mana saya nak menggunakan akal unconscious mind saya, okey? Dia punya waktu-waktu yang cukup powerful untuk orang dewasa ni ialah sebelum kita tidur dan selepas kita tidur. Sebelum kita tidur, maksudnya masa-masa kita nak melelakak mata tu, dan juga selepas kita bangun tidur, iaitu waktu yang cukup hebat untuk kita tahajud tu lah, Masya Allah. Kita bayangkan kita bersujud tuan, kita doa, kita berzikir, semua ni cup akan masuk dalam unconscious mind kita sebab masa tu akal kita ialah menggunakan wave alpha wave yang cukup sinonim dengan hipnosis, iaitu kalau kita ingin membuat hipnosis ke apa-apa, wave alpha ni cukup powerful Jadi sebelum tidur tu kepada suami isteri minta maaf antara satu sama lain, maafkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada mungkin pada hari tu mungkin ada keadaan yang tidak baik. Jadi kita tidur dalam keadaan emosi yang cukup baik Kita memaafkan semua orang, kita tidur dengan keadaan cukup bersyukur. Ialah kita membaca Quran, surah Al-Mulk, Al-Waqiah sebelum kita tidur. Waktu kita tengah mamai kita tengah lemah Jadi itulah waktu yang cukup powerful untuk kita menabur perkara-perkara yang hebat untuk kita sentiasa menyuburkan akal kita memperbaiki perkara-perkara yang mungkin kita sebelum ni kurang, contohnya kalau ingin nak berilmu, nak meningkatkan setengah ilmu dalam bidang masing-masing, mungkin itulah waktu yang cukup baik, waktu sebelum dan juga selepas selepas tidur Okey, saya sambung tuan. Okey, tadi dalam salah satu filtering kita apakah yang dimaksudkan dengan kepercayaan ataupun sistem kepercayaan atau belief dia ialah pemikiran dan kenyataan yang kita anggap benar
tentang diri sendiri, orang lain dan keadaan. Kalau tuan nak tahu, bila saya buat coaching ke ataupun saya buat counselling ke apa-apa kan, kebanyakan isu yang besar datang daripada sistem kepercayaan cukup lemah. Saya bagi contoh kita kat sini ada, saya bagi dua contoh sistem kepercayaan insyaAllah. Contohnya kat sini. Yang selalu kalau saya mempunyai one-on-one ke ataupun coaching dengan klien, dengan staff, hasil yang mereka dapat kalau kita audit balik datang daripada satu sikap yang rasa diri tak pandai ataupun kurang pandai. Saya bagi contoh je, matematik susah lah, memang nasib saya macam tu lah, mak dan ayah lebih sayang pada kakak lah. Ini adalah contoh-contoh limiting belief yang agak toxic tuan, sebab sifat bila kita rasa parents kita tak sayang kita, dia menjadikan kita ialah orang yang sukar memberi kasih sayang pada orang lain. Salah dia lah saya jadi macam ni. Ini contoh limiting belief ataupun sistem kepercayaan yang cukup menghadkan. Ya, dia tak powerful langsung. Ini yang sistem kepercayaan yang powerful ataupun empowering. Saya pandai, alhamdulillah, matematik ni mudah. InsyaAllah jika saya berusaha pasti ada kejayaan dengan izin Allah. Saya bagi opposite kepada semua yang berlaku di limiting belief mak dan ayah sayang pada saya dan pada semuanya, okay? Dan dia mengajar saya untuk menjadi lagi baik. Ada yang kalau kita tengok yang bahagian limiting belief ni, salah dia lah saya jadi macam tu. Ini jenis yang nak complain, ini jenis yang nak jadi mangsa keadaan Tetapi kalau yang empowering pula, dia mengajar sesuatu musibah tu dilihat sebagai mengajar saya untuk menjadi lagi baik. Masya Allah. So jadi ramai dalam sesi bila orang kata ada isu yang mempunyai limiting belief ni, soalan pertama ialah bagaimana untuk membuang limiting belief. Betul tak? Jadi saya akan menyuruh mereka untuk mencari empowering belief yang mana boleh menguatkan sistem kepercayaan mereka agar ia menolong mereka dalam setiap urusan dunia, dalam kekeluargaan, dalam pekerjaan, dalam apa-apa juga keadaan yang menyebabkan mereka lebih yakin dengan diri mereka lah So inilah contoh-contoh yang belief system yang ingin saya tunjuk supaya kita sedar yang hasil yang kita beri banyak datang daripada kita punya belief system yang kurang berguna pada kita. Ini yang kita kena buang. Dan hampir kebanyakan limiting belief ini wujud ketika 0 hingga 7 tahun. Saya bagi contoh yang paling mudah tuan Macam hari tu saya dekat salah satu pusat membeli belah. Ini sebelum PKP hari tu masa saya tengah menunggu untuk membeli makanan Saya nampak ada satu keluarga ni, seorang ibu, mungkin kakak ibu, anak sulung, mungkin kakak ataupun salah seorang anaknya, dan seorang anaknya yang mungkin dalam 3-4 tahun, anak lelaki. Dia saya rasa dia anak yang cerdik lah maksudnya dia ke sana ke sini, sebab itu fitrah anak-anak kan. Jadi saya melihat anak tu dimarahi dengan perkataan BODOH. Bayangkan dia akan wujud dalam sistem kepercayaan dia bahawa dia ialah merupakan anak yang bodoh bila dewasa. Jadi sistem kepercayaan tu wujud sehingga dia besar sebab dia terbenam dalam dia punya unconscious mind sebab dia belum lagi mempunyai satu sikap ataupun keupayaan untuk menafsirkan apa yang orang cakap ni. Jadi bayangkan semua kita ni pernah melalui episod begini tuan, betul tak? Tak kisahlah sekolah ke, dengan jiran ke, dengan keluarga sendiri ke, dengan pakcik, dengan makcik ke. Jadi saya nak menekankan kepada semua kita yang mendengar ni, belief system ni sangat powerful Jadi kepada semua anak yang mempunyai anak-anak ataupun cucu-cucu, kita taburkan benih yang cukup memperkasakan mereka bahawa mereka ialah anak-anak yang hebat. Saya pernah dengar satu cerita imam besar di di Masjidil Haram Masjidil Haram yang menjadi siapa nama dia tuan? Siapa nama beliau? Imam besar banyak tu apa? Yang cukup hebat kalau dia baca Quran tu apa? Allahu Akbar. Ya. Ada orang Malaysia ada ikut bacaan dia kan? Ya. Saya masya-Allah saya tak ingat nama dia. Tiba-tiba macam ni saya pun terkejut juga ni.
Saya pernah baca cerita dia yang mana masa dia kecil tu, dia anak yang cukup nakal ya. Anak yang cukup nakal yang mana ibunya sukar nak menjaga dia. Jadi kalau setiap kali mak dia nak macam nak geram ke apa-apa, mak dia akan dorongkan dia, inilah satu hari nanti engkau akan jadi imam di Masjid Haram. Nampak tak macam mana hebatnya doa tu yang menjadi sebagai empowering belief dia tu. Bayangkan dia nakal di ke sana, di ke sini, tapi dia dijadikan sebagai empowering belief dia. Bahawa satu hari nanti Masya Allah ini imam Masjid Haram. Kalau kita kat sini mungkin dah macam-macam, macam contoh yang saya beritahu tadi dekat pusat membeli belah tu kan. Saya mempunyai 3 orang anak, setakat ni alhamdulillah anak perempuan ya. Anak kedua saya memang anak yang cukup Masya Allah, memang sangat aktif lah. Saya nampak dia punya right brain tu memang berbeza sikit dengan kakak sulung dia tu, yang mungkin dah nampak sifat-sifat left brain tu dah boleh berfikir, nampak lebih matang. Sebab left brain ni ialah logical, benda yang logik ya, linear, yang kita belajar matematik dan sebagainya ya. Tetapi right brain ni dia mempunyai power yang cukup hebat jika kita semaikan dia dengan perkara-perkara yang baik, yang mana kita akan nampak impact dia cukup besar bila kita besar. Jadi kepada untuk yang dewasa pula, bagaimana kita nak membentuk empowering belief? Contohnya saya cakap tadi, kita banyak menggunakan affirmations ataupun empowering belief ni kat mana-mana tempat yang kita ada. Contohnya dekat tandas ke, dekat cermin ke, kepada setiap ibu ataupun ayah, setiap kali kita bangun kita doa yang baik-baik kepada anak kita doa baik-baik untuk diri kita. Kita tengok cermin, kita kata kitalah ibu yang baik, kitalah ayah yang hebat, kitalah pekerja yang cemerlang, kitalah supervisor yang pengasih, supervisor yang kasih sayang yang cukup baik dan sebagainya. Kita kena kita kena tanam perkara-perkara yang baik dan cara can belief change ni, can the belief ni change? Of course dia boleh. Sewaktu saya melalui program ni, saya juga dapat identify, saya dapat kenal pasti yang saya juga mempunyai banyak perkara yang harus saya ubah. Jadi perkara yang pertama seperti yang saya cakap tadi, kita tulis setiap emosi kita, pemikiran kita, hasil yang kita dapat, kita audit apakah pemikiran kita yang mungkin tak membawa manfaat kepada kita pada waktu tersebut. Kita tulis. Jadi untuk kita memperbaiki, kita kena banyak ulang. Saya gunakan 70% ni, ibarat kalau ada 100%, 10% tu ilmu, 70% ialah amalan, 20% ialah feedback yang kita dapat bila kita dah lakukan suatu perkara. Jadi ratio-nya ialah lebih tinggi kepada amalan ataupun pengulangan. Ilmu kita dapat sekali, kita buat 7 kali kita mengulang, jadikan kita sebagai habit untuk dia masuk kita punya unconscious mind Dan Muhammad Ali champion boxer ni, arwah pernah mengatakan bahawa it's the repetition of affirmation that leads to belief Beliau pernah mengatakan bahawa affirmation yang kita buat ialah dengan empowering belief yang saya cakap tadi, dia akan menjadi kenyataan insya-Allah dan juga memberi satu keyakinan cukup hebat insya-Allah. Dan suka saya nak bercerita di sini ada empat tahap pembelajaran kepada semua kita ni Saya tunjuk dulu. Dua level pembelajaran. Yang pertama ialah tidak mahir Kita tak tahu apa yang kita tak tahu, itu ialah level pertama. Minda tidak sedar ataupun unconscious incompetence. Unconscious, competent ataupun minda tidak sedar, tidak mahir. Sometimes kita bila kita dapat sesuatu tugasan ke, contohnya yang baru nak menjadi ibu, ialah kali pertama mendapat anak, dia nak menyusu. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Mungkin ada perkara yang dia tak tahu sebab dia mungkin tak pernah mengalaminya. Baru nak masuk alam pekerjaan. Alam pekerjaan tak sama seperti belajar. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Baru mendapat pangkat manager, kita nak mula menyelia pekerja. Kita sebelum ni kita hebat dengan pekerjaan kita buat, tetapi kita mungkin tidak hebat dalam menyelia orang lain. Jadi kita tak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi level pertama ni dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai unconscious incompetent, tak competent langsung ataupun tidak mahir. Itulah level pertama. Setiap kita akan melalui level pertama ni. Kedua, conscious
incompetent. Minda sedar, tidak mahir. Level 2 ni, dia dah mula tahu apa yang dia tidak mahir. Contoh yang saya beri tadi. Lepas dah go through dengan anak, bila mendapat anak pertama tu, after dah few experience menyusu tu, dia dah sedar, rupanya dia kena baring macam ni ke, dia kena pegang anak tu macam tu ke. Dia tak mahir, tetapi dia dah mula sedar apa yang dia tidak mahir. Inilah bahagian yang dinamakan sebagai conscious. Kita punya akal ni dah mula sedar apa yang kita tidak mahir. Apa yang kita nak sebagai manusia dan juga dalam setiap peranan yang kita lakukan dalam hidup kita ni, kita nak pergi ke level 3 dan juga level 4. Apakah dia level 3? Minda tidak sedar mahir ataupun inilah minda sedar mahir ataupun conscious competent, ya. Conscious competent. Minda sedar mahir, conscious competent. Apa yang kita nak ialah minda tidak sedar mahir ataupun unconscious competent. Contohnya bila naik kereta, kita tak fikir pun kita nak pegang apa. Kita dah mula unconscious. Tuan Roslan faham, ya? Contohnya macam bila kita dah kalau kita guna Excel tu, bila kita dah buat banyak kali kita nak buat formula tu sekejap je, kita tak sedar pun yang kita boleh buat benda tu dengan baik. Ya, itulah yang kita nak capai semua ni. Jadi setiap kita ni, kalau kita nak hebat, kita nak sampai ke level 4, iaitu minda tak sedar yang kita ni unconscious competence. Ya tuan, contohnya kita bangun pagi, kita straight kita pergi toilet, kita tak fikir pun kita nak pergi toilet dulu, kita kena ambil apa nama kita punya toothpaste, terus kita kena letak macam tu, tak, kita automatic. Jadi automatic hebat kita nak jadi, ya. So ulang balik, kalau kita nak mahirkan kita punya sistem belief kita kena praktikkan sampai dia jadi tak sedar yang kita dah mempunyai keyakinan seperti itu, iaitu I'm good, saya orang yang baik, saya orang yang hebat, saya mempunyai keyakinan cukup tinggi, saya boleh bercakap di halayak ramai, saya mempunyai manfaat, saya ahli syurga, Masya Allah, saya orang yang cukup bersedekah. Kita kena sentiasa buat benda-benda tu dan kita affirm. Ya, kita affirm, kita letak di depan kereta, letak tulisan, ya. Kita ni affirm, kita buat journal. Macam tuan, saya nak tunjuk kat sini, saya buat buku ni, saya punya affirmation ni dari 2009 ni. Oh. 2009 saya selalu ni 2009 ni. Masih ada lagi? Ada lagi saya simpan sebab dah banyak dah kan. Jadi semua ni menghasilkan siapakah saya hari ni, ya, sebab saya dah mula praktikan ilmu journaling, saya dah mula tulis, saya dah kenal pasti apa yang saya nak capai. Saya dah tulis apa yang saya tak tahu, yang saya cakap tadi, minda tidak sedar, tidak mahir. Tapi kita nak jadi yang keempat tu, iaitu minda tidak sedar, mahir, ya. Saya harap framework yang saya share so far ni insya-Allah memberi manfaat. Jadi langkah yang seterusnya kita harus tulis kat sini ialah kita kena tulis semua beliefs kita, ya. Kita tulis semua beliefs yang wujud daripada hasil kehidupan kita, ya. Mungkin kalau yang mempunyai isu ni, tulislah apa yang menjatuhkan mereka, apakah mungkin belief yang menjatuhkan mereka. Contohnya, saya ni seorang yang tidak yakin bercakap di halayak ramai. Itu ialah memperkasakan ke menghadkan Tuan Roslan? Oh, memperkasakan. Kalau katakan belief dia diberi assignment untuk membuat presentation depan 50 orang contoh, tapi dia dah mula menggelabah, dia dah mula self-talk, mengatakan aku tak mampu nak bercakap di halayak ramai. Adakah dia ialah sistem kepercayaan yang hide ataupun memperkasakan? Hide lah tu. Kan? Jadi, untuk wujud yang memperkasakan, beliau kena tulis, kena amalkan, kena tulis kat semua tempat, bangun pagi kena tengok, yakin, doa pada Allah dan sebagainya. Lama kelamaan dengan praktisnya, praktik, lama-lama dia akan jadi benda yang sangat senang dan tanpa sedar dia dah mula jadi expert, ya. Cuba reflect macam mana boleh ada belief tersebut. Jadi kalau dalam training saya akan kenal pasti macam mana wujudnya belief sistem yang menghadkan ni. Mungkin wujud masa zaman kecil, mungkin melihat episod ibu dan ayah tengah bergaduh contohnya, dia dah mula dapat benda-benda tu, ya. So benda ni sangat penting supaya kita sedar yang wujudnya benda-benda tu datang daripada episod-episod dalam kehidupan kita.
Yang mana bila kita dah tahu, kita kena tukar semua tu. Kita kena reprogram balik, ya. Siapa lagi yang ada sama macam tu? Mungkin keluarga kita, adik-beradik kita, ya. Tengok sama dia atau membantu atau tidak, contohnya yang saya beri tadi, ya. Lepas tu tukar kepada empowering belief yang memperkasakan kita. Okay, so pada hari ini saya cuma fokuskan pada belief system saja, sebab belief system ni sahaja pun telah banyak mempengaruhi emosi setiap kita yang tengah mendengar ni, termasuk diri saya jugalah. Maksudnya kalau ingat kitaran tadi tu kan, thoughts kita yang kita kena jaga, kita jaga thoughts kita 80,000 thoughts sehari, yang lebih kurang satu thoughts setiap saat yang kita sedar dan ada yang kita tak sedar. Ingat ya, conscious mind, unconscious mind. Kalau masuk unconscious mind, Masya Allah ya. Lepas tu dia akan mewujudkan sistem belief, ya, sistem belief yang mana dia menghasilkan emosi negatif ataupun positif. Ini akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi hasil yang kita perolehi. Ya, so ini saja saya punya presentation pada hari ini. Suka saya nak memberi sahabat-sahabat kita untuk bertanya apa-apa soalan yang mungkin ada, ya. Baik, terima kasih Tuan Dam. Tadi yang bertanya tentang Tuan Imam di Masjidil Haram, baru saya teringat nama dia Syekh Abdul Rahman Al-Sudais. Yes, Sudais. Ingat di fikiran tapi tak boleh lancar di mulut. Baik, tak apa Tuan Adam. Di sini kita ada beberapa soalan. Yang pertama, soalan daripada yang ada nama saudara FB. Boleh tolong ulas apakah beza hipnosis dengan kuasa minda? Adakah sama atau ada teori lain? Okey. Hipnosis adalah satu keadaan yang mana program ni dilakukan untuk masuk ke dalam dia punya wavelength. Macam saya cakap tadi, kita punya akal ni mempunyai wave, tuan ya. Kalau wave yang paling sesuai untuk hipnosis adalah wave alpha, ya, untuk kita masukkan perkara-perkara yang membantu untuk kita menukar kita punya sistem kepercayaan negatif, ya. Jadi hipnosis ni, kalau nak tahu, anak-anak bawah 7 tahun tak payah buat hipnosis pun, sebab mereka dalam keadaan hipnosis. Ya, jadi hipnosis ni merupakan salah satu cara untuk kita mengawal kita punya minda daripada exposure kepada benda-benda yang tidak membantu. Dan kita menggunakan peluang hipnosis ni untuk meletakkan benda-benda yang baik. Jadi kalau ingat balik apa yang saya cakap tadi, untuk anak-anak semua ni, kita tengah hipnosis mereka ni. Mereka ni dalam keadaan hipnosis ni, akal mereka ni tengah absorb macam sponge. Jadi hipnosis ialah dalam keadaan di mana minda kita yang paling sesuai untuk absorb anything, tak kisah yang baik atau yang tidak baik. Ya? Yes. Ya, baik. Saya harap Encik Muhammad Mahathir Kasim telah berpuas hati dengan jawapan yang diberikan. Dan ada dua soalan lagi yang hampir-hampir sama, Tuan Haji Syahrudin Haji Yusof dan juga Mas Ayu. Soalannya berbunyi, kenapa selalu kita teringat peristiwa lepas yang buruk? Walaupun kita dah buang perkara itu dan way forward, tapi masih lagi mengganggu. Jadi ada dua soalan yang sama. Okey, Tuan Haji kan, soalan orang yang bertanya ni. Ya, Tuan Haji Syahrudin dan juga Puan Mas Ayu. Puan Mas Ayu dengan Tuan Haji, tahniah kepada soalan tersebut. Inilah yang dinamakan orang-orang yang sedar diri, ya. Orang-orang yang sedar diri ni dia realize bahawa ada benda yang mengganggu mereka, dan kita ni, saya lihat ini sebagai satu journey, satu perjalanan untuk menjadi manusia yang hebat. Ujian ini bagi saya ialah untuk menjadikan kita hebat, dan memang tak mungkin kita akan lupakan setiap perkara yang buruk, sebab kita punya sifat unconscious mind ni, dia adalah satu domain ataupun pusat takungan kepada setiap emosi yang wujud, tak kisah emosi yang positif maupun yang negatif, ya. Jadi macam saya cakap tadi, iceberg tu nampak tak dia terbenam? 95% tu dia terbenam. Yang wujud 5% aja yang kita sedar ni, 5% ya, yang selebihnya wujud dalam unconscious mind. Jadi memang tidak mudah untuk kita lupa. Tetapi yang penting dekat sini ialah apakah ibrah yang kita nak cari untuk menyelesaikan emosi yang negatif tersebut. Contoh emosi yang saya boleh beri, kita ada 5 emosi yang agak yang saya ibaratkan sebagai berat ataupun boleh menjadi toksik, yang mana saya cakap tadi, dia dari segi kajian para saintis ataupun neurosaintis, mereka telah melakukan banyak kajian, tuan, dan kebanyakan emosi-emosi ni dia mempunyai
mempunyai sumbangan kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi tapi sebagai orang Islam ni saya rasa kita sangat syukur ya, sebab kita mempunyai konsep doa, kita punya konsep memaafkan orang, kita punya konsep kesyukuran. Jadi kalau kita mempunyai semua, kita mempraktikkan apa yang agama kita, macam saya ni, saya cakap jujur saya ni alhamdulillah dah 10 tahun menjadi hamba Allah lah maksudnya saya menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah, saya sangat syukur. Sebelum saya memeluk Islam tu, saya mempunyai banyak keadaan emosi yang tidak membantu saya sebagai seorang manusia ya. Emosi marah, emosi sedih, yalah, semua kita akan mendapat ujian dalam hidup. Tapi saya ingat lagi masa saya dalam berjinak-jinak untuk memahami agama Islam tu, saya membaca rukun iman kan, dan salah satu rukun iman kita lah menerima keadaan dan qadar Allah. Jadi bila saya dah dapat terima, Masya Allah, rupanya setiap perkara yang berlaku telah ditentukan oleh Allah. Jadi pada waktu ketika tersebut, saya fikir, adakah ujian Allah Ta'ala untuk menghukum saya ataupun untuk menjadikan saya lebih baik? Kan? Jadi waktu tersebut, saya reprogram minda saya untuk mencari ibrah kepada setiap musibah yang pernah berlaku dalam hidup saya. Dan saya mencari ibrah ataupun mencari pengajaran untuk menguatkan saya supaya saya menjadi manusia lebih hebat. Salah satu perkara yang saya ingat ialah konsep kemaafan, yang mana masa tersebut saya mempunyai isu dengan perkara yang pernah berlaku di masa lampau, dan bila saya dapat bahawa Masya Allah konsep kemaafan ni perkara yang sangat dibesarkan dalam agama Islam, jadi saya mula praktikkan solat tahajud. Saya bangun awal, saya doakan kepada Allah supaya saya diberi kemampuan untuk memaafkan orang yang melakukan kesilapan, dan pada waktu yang sama saya juga memohon untuk memaafkan diri saya kepada setiap perkara yang buruk yang saya melakukan. Okey, dari segi teknikalnya, itu ialah konsep tuan Dari segi teknikalnya, kita mempunyai beberapa cara yang dinamakan sebagai timeline therapy. Timeline therapy ni dia ialah mencari dia boleh mencari punca wujudnya emosi-emosi negatif. Apakah emosi negatif? Pertama, yang paling toksik tuan, yang semua kita kena buang ataupun kita kena mengawal, iaitu marah, nafsu amarah tu Kedua, sadness ataupun kesedihan Kesedihan ni daripada apa yang saya baca daripada neuroscientist, dia boleh menjadikan penyakit jantung dan sebagainya. Masya Allah, bila saya tahu benda ni, saya rasa saya nak tolong lagi ramai orang untuk mereka sedar benda ni. Ketiga, fear, takut takut, satu perkara yang harus kita manage Fear ni dia ada pelbagai jenis fear Tuan Ruslan. Lepas tu ada guilt ataupun perasaan rasa bersalah. Yang perasaan bersalah ni pula saya baca boleh menyebabkan dementia macam-macam untuk jangka masa panjang. Dan yang kelima ialah sifat emosi hurt ataupun dalam bahasa Melayu terluka. Terluka. So lima emosi ni dia mempunyai dia datang daripada episod-episod dalam kehidupan kita, dan kebanyakan yang kita masih lagi ingat ataupun memberi impak pada kita even as we are adults, wujud ketika 0 hingga 7 tahun. Zaman imprinting tu, yang mana dia telah terpacak dalam kita punya unconscious mind tu, yang mana ingat tak saya kata salah satu sifat unconscious mind kita ialah dia menjadi pusat takungan kepada segala domain of emotions. Dia ialah domain kepada segala emotion. Jadi dia akan keluarkan pada anytime. The key here is untuk mencari punca dia. Kedua, mencari pengajaran ataupun ibrah supaya kita tahu bagaimana kita nak mengawalnya. Ketiga, kita menggunakannya dengan baik. Sebab marah tu penting tuan. Bukannya kita tak penting marah. Allah memberi kita semua emosi-emosi tu mempunyai fungsi dia. Tetapi jangan sampai memakan diri Sebab kalau kita tak ada fungsi marah, tak logik. Sebab kita harus mempraktikkan marah tu dalam suatu keadaan yang perlu. Contohnya dalam keadaan mungkin ialah nak mencegah perkara-perkara yang nauzubillah, kita tak boleh nak tenang aja. Jadi kita kena menggunakan juga perasaan marah tersebut. Tetapi the keyword dia ialah bagaimana kita harus mengawalnya supaya dia tak membebankan diri dan selanjutnya menjadi toksik kepada diri kita. Hopefully that answer Tuan Haji Tuan Haji dengan Tuan Haji Aisyah dan juga Cik Ayu lah. Baik, ada satu lagi daripada Puan Nadia Kemalia. Salam Tuan Adam. Semasa berada dalam keadaan yang tertekan, mana kita nak shift fikiran yang menghadkan kepada yang memperkasakan? Tertekan
Semasa berada dalam keadaan yang tertekan, mana kita nak shift fikiran yang menghadkan kepada yang memperkasakan? Ya. Saran saya kepada puan yang bertanya ni, pertama, setiap kita memang akan melalui ups and down. Ya. Dan kalau kita dapat cari kesimpulan sesi kita pada petang ini ialah semua kita akan ada ups and down, termasuk diri saya sebagai trainer NLP ni. Maksudnya sebagai trainer ni saya taklah perfect, tak ada juga waktu saya. The most important here is kita sedar kita tengah tertekan, mencari satu strategi untuk mengawalnya dan kena tahu punca kita tekan. Selalunya bila kita mempunyai coaching session kepada yang mempunyai tekanan ni, rupanya tekanan kadang-kadang punca tu dia sebenarnya sangat spesifik kepada satu atau dua perkara, tetapi kita lihat macam setiap perkara tu macam tertekan kan. Jadi dia perlu tahu ataupun journal kenapa wujudnya tekanan tu. Jadi bagi cadangan saya ialah pertama ambil journal, banyak muhasabah diri, iaitu banyak bersendirian especially waktu tahajud, yang mana lepas kita melangsungkan ibadah kita dengan Allah iaitu tahajud dan sebagainya, ambil waktu sendiri kita memohon supaya Allah memberi kita hati yang tenang dan sebagainya, dan tulis apakah punca-punca. Dan selalunya sebagai akal minda kiri kita ataupun the left brain ni dia lah logical, ya. Jadi bila kita mempunyai problem, kita harus mencari jawapan, betul tak tuan? Jadi kepada setiap soalan punca kita brainstorm untuk mencari jawapan. Kebanyakan orang bila tidak melalui proses ni, mereka rasa tertekan sebab rasa overwhelming. Ya. Overwhelming sebab nampak macam besar isu tu, sebab tak dapat melihat perkara itu dengan lebih khusus punca wujudnya isu tekanan tersebut. Ini dari segi cadangan yang boleh saya beri dalam sesi live ni, tetapi ada banyak lagi. Contohnya macam dalam NLP ni dia punya banyak teknik lah, contohnya parts integrations. Part integration ni dia diri kita ni kadang mempunyai konflik. Jadi dan konflik wujud daripada unconscious mind. Jadi macam mana nak menyelesaikan konflik tersebut? Okey, itulah salah satu cara cara dari segi NLP teknik lah. Ada cara anchoring, ada cara belief change dan macam-macam lagi yang kita belajar dalam NLP selalunya. Tapi dalam live ni, apa yang saya boleh terangkan, itulah cara yang boleh kita lakukan bersendirian. Macam kita tengah menyelesaikan perkara isu dalam kerja dan sebagainya, kita kena brainstorm, kita kena tulis semuanya. Ya? Oh, maaf, ada satu lagi soalan. Boleh kok ya? Ya, boleh. Okey, daripada Puan Siti Nur Wahidah Abdullah. Salam Tuan Adam. Kalau setiap kali kita mendengar ceramah-ceramah agama berkaitan azab kubur, neraka, setiap kali itu juga kita menangis. Adakah ia baik untuk kita? Masya Allah, soalan yang cukup powerful ni. Bagi saya, kita harus melayan emosi kita. Emosi kita yang seperti yang saya cakap tadi, emosi kita mempunyai maksudnya yang tersendiri. Mungkin untuk Puan Siti, nangis tu memberi maksud A. Mungkin untuk saya dia memberi maksud B. Kita tidak boleh menyamakan setiap orang punya emosi sama, ataupun kita tak boleh nak generalization. Kita tak boleh menjadikan sama setiap perkara. Contohnya bagi saya, kalau saya menangis melihat semua tu, mungkin saya malu dengan diri sendiri, ya. Dan sebab saya masih lagi mempunyai nafas untuk bertaubat, ya. Jadi Masya Allah, rupanya Allah sayang pada saya yang saya ni masih lagi mempunyai peluang untuk membuat kebaikan, peluang untuk reprogram perkara-perkara yang mungkin sebagai manusia saya mempunyai kekurangan. Jadi saya melihat sebagai satu peluang yang Allah beri, jadi saya terharu. Jadi kalau saya terharu, saya akan nangis. Dan itu cara saya menginterpretasi emosi saya. Jadi bagi saya itu satu emosi yang positif lah, ya tuan. Dan positif harus tahu kenapa positif menangis. Baik, soalan pun nampaknya dah habis. Mungkin ada lagi, tapi kalau kita bagi jangka masa yang panjang, mungkin banyak lagi lah soalan. Tapi sekarang ni pun dah menghampiri 1 jam. Jadi secara wrapping, ya, secara ruang penutupnya, ya, apakah yang perlu kita fokus nak dapatkan minda kita yang untuk strengthenkan minda kita? It's a very good. Yang perlu. Okay, bagi saya Tuan Ruslan, ini satu perjalanan yang sangat panjang lah untuk setiap kita. Kita memang tak dapat nak nafikan, macam saya ni baru 43 tahun dah.
kalau nak cakap Masya Allah, penyesalan tu memang banyak. Tapi saya tak boleh nak fikir yang lepas tu kan. Saya cuma melihat semua ni ialah untuk membina kekuatan diri saya. Jadi kena faham, minda ni satu amanah yang telah Allah beri. Jaga dia sebagai ladang syurga kita yang mana kita nak letakkan benda yang baik-baik saja. Kita mempunyai 24 jam sehari, kita mampu absorb 80,000, jadi pilihlah ke jalan yang mana kita nak buat dalam setiap hari ni. Kita berguru dengan orang yang baik, kita mengelilingi dengan orang-orang yang baik-baik. Dan secara peribadinya saya sangat menjaga akal saya. Saya sebab zaman moden, zaman internet ni, kita sentiasa dibombat dengan berjuta-juta information, ada yang baik, ada yang tak baik, jadi kita harus pilih. Seperti contohnya anak-anak saya, walaupun mereka dah ke sekolah, macam Yasmin dah 7, Lily nak ke 6, mereka memang tak di-expose dengan gadget. Ya, mereka tak diberi perkara-perkara seperti gadget, TV dan sebagainya. Memang mereka tak faham pun tengok TV tu macam ibaratnya macam TV kalau dapat tu satu emas lah macam tu. Kami hanya memberi TV tu untuk program-program yang membina, contohnya macam Quran ke, kartun yang memberi manfaat ke. Jadi kita harus memilih untuk melabur ke minda kita dengan baik kepada diri kita dan juga orang-orang yang kita sayang. Dan jaga pergaulan, cari kawan-kawan yang membina, environment yang positif. Kalau environment negatif, ingat kita masih lagi mempunyai peluang untuk memberi positif. Memang dia akan memberi cabaran, tetapi cabaran tu akan menguatkan kita. Jadi I would say read good books, read good books. Dengar ceramah-ceramah agama non-stop masa nak pergi kerja. Kita sekarang Facebook macam-macam ya, YouTube, kita dengar perkara daripada daripada nak dengar perkara-perkara yang macam mungkin melagakan kita dengar perkara-perkara yang membantu. Dan macam saya ni orang yang agak macam nak cakap, saya ni macam orang yang agak structured lah. Maksudnya saya sangat menjaga waktu, macam saya cakap dengan Tuan Roslan tadi, kita jumpa sekejap, terus saya solat sebab saya nak jaga solat saya. Jadi bagi saya, sebagai orang Islam, kita kena berpaksikan kepada rukun solat kita, iaitu solat tepat waktu. Bila kita jaga solat kita, bukan sahaja jaga solat 5 kali, tetapi jaga solat tepat waktu. Sebab saya rasa keberkatan waktu tu datang daripada solat. Dan saya rasa bila kita buat dengan baik, insyaAllah masa kita rancang ya. Macam saya memang merancang. Saya, isteri saya, sebab kami memang padat lah. Jadual kami sangat padat ya. Seperti yang Tuan beritahu, saya seorang trainer, saya juga mengawal selia syarikat. Jadi waktu yang saya ada memang agak terhad. Jadi saya merancang setiap waktu, saya memang ada maksud dia ataupun ada objektif dia. Jadi saya memang tak akan, insyaAllah saya tak akan gunakan waktu untuk benda lagu lah. Tapi ada juga kadang kita terselit sana terselit sini. Itu manusia. Jadi kita bila dah jatuh, kita tengok balik. Jadi perjalanan ni dia kena sentiasa audit dan improvise. Dan saya setiap 5 petang, saya banyak memberi tips untuk menjaga minda, memberi tips untuk menjaga kita punya skills, knowledge dan sebagainya. Jadi kepada yang berminat, bolehlah follow saya punya page rasmi yang tertera dekat skrin tu, dan juga Instagram saya. Saya banyak share, setiap hari saya akan share. InsyaAllah saya niat nak jadikan ni sebagai pencin kubur saya, Tuan. Sebagai orang Islam, kita ada 3 pencin kubur kan. Satu, ilmu pengetahuan. Kedua, anak-anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah saya doakan kepada semua sahabat-sahabat kita ni, inilah dipunyai dengan keturunan yang baik-baik. Ketiga ialah sedekah jariah kita ya. Jadi 3 ini akan menjadi paksi untuk saya bina minda saya, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Kita telah pun melangkaui 1 jam lebih bersama untuk perkongsian ilmu yang amat bermakna bagi saya. Dan untuk itu saya serahkan balik kepada Puan Ros, kerana dia ada sedikit maklumat yang ingin nak sampaikan kepada rakan-rakan yang lain berhubung dengan ada terbitan buku tak salah saya. Cik Adam ada terbitkan buku. Jadi silakan Cik Ros. Mungkin ada apa info yang nak disampaikan. Okay, thank you. Thank you to those who are watching this. Thank you yang masih kekal daripada awal sehingga akhir rancangan bersama Tuan Adam. Bukan senang saya nak dapatkan tarikh beliau. Then we are grateful to get today that dah dapat hari ni dah bawa Tuan Adam bersama kalian
pada semua penjawat awam. Semoga perkongsian pada hari ini, pada petang ini bermanfaat kepada semua. So kepada semua yang ada bertanya kepada saya, yang dah PM saya, PM tepi saya, ada tanya mana nak dapat buku, apa buku yang Tuan Adam keluarkan. So this is the karya, the first karya from Tuan Adam Chandran, bertajuk Tiada Cinta Seagung Cintamu, jilid 1, bab 1 hingga 3, berharga RM38 sahaja. So boleh hubungi, macam mana dah dapat, boleh hubungi, boleh save nombor dia 012-796-1268, 012-796-1268. Nanti admin Tuan Adam Chandran akan reply untuk buku ni. Tajuk buku dia tadi adalah Tiada Cinta Seagung Cintamu, jilid 1, iaitu karya sulung Tuan Adam Chandran. Dan seterusnya kalau yang nak join kos NLP daripada Tuan Adam Chandran, di sini saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi March saya dimaklumkan oleh admin Tuan Adam sudah penuh, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh inquiry untuk sesi-sesi yang seterusnya. Maksudnya sesi untuk bulan 4 dan seterusnya. So grabs your opportunities, because di sini kita dapat macam mana kita untuk bantu kita improve diri kita ke arah yang lebih better daripada hari ke hari. So untuk kepada yang nak follow page Tuan Adam Chandran, dia ada Facebook, dia ada Instagram dan ada Telegram. Saya dah ada dekat crawler dekat bawah tu. Memang ada crawler dekat bawah tu, follow the page. So everyday saya memang personally follow Tuan Adam. Everyday beliau akan share dia punya mutiara kata, which is sangat bermanfaat kepada saya. Saya juga follow Profesor Dr. Muhaya. Sifu, right? Sifu, Bunda. So like what he said just now, untuk membantu kita untuk menjadi lebih baik, kita kena dengar benda yang baik-baik, bersama dengan orang yang baik-baik, read good things, so that it's help us to be a better person. So from Majlis Akad Kebangsaan, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Adam Chandran kerana sudi berkongsi ilmu kepada semua penjawat awam yang menonton pada petang ini. Kepada Tuan Roslan juga, yang merupakan daripada Perkeso, terima kasih menjadi moderator untuk hari ini. Pada Tuan Adam Chandran, nanti kalau ada apa-apa boleh lagi share dekat kita orang, anything that you want us to blast, anything about your program, boleh maklum kepada saya, nanti saya tolong blast dalam grup akrab kita orang lah. Thank you so much for inviting me, Cik Ros dan juga Tuan Roslan. Dua-dua pun nama Ros. Ya. Dan suka saya nak bercerita sedikit saja tentang buku tu. Niat buku tu datang daripada hasil seminar pertama. Actually seminar pertama tu untuk membuat kajian kepada satu sekolah tahfiz lah ya. Dan saya terpanggil untuk membuat buku ni untuk memberi ilmu-ilmu yang saya perolehi, dan niatnya ialah untuk memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita di zon peperangan yang tengah mengalami musim sejuk dan sebagainya. Inilah saja yang mampu saya buat, dan saya mengharapkan semua yang membeli ni menjadi pinjam kubur kalian juga lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Roslan juga Cik Ros untuk menjemput saya pada pagi petang Ahad ni. Ya, maybe pagi for London or UK, petang for us. Terima kasih juga Cik Adam dan juga Cik Ros. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.